أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi pengurusi serta barisan ahli jawatan kuasa Lembaga Pengurusan Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, hadirin hadirat serta para pendengar siaran radio Terengganu FM beserta live YouTube Masjid Abidin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi satu siri kuliah maghrib yang diadakan secara mingguan. Namun pada malam ini kalau diikutkan jadual adalah insan yang lebih layak berbanding dengan saya. Namun pada malam ni kerana ada sedikit keuzuran, ada sedikit masyakkah, maka saya di sini tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk berbincang sedikit sebanyak sambil-sambil kita melihat dan membincangkan kitab Risalah Tauhid, sambungan daripada pertemuan kita yang telah lalu. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita, dan hari itu kita berhenti pada sifat yang ke-8 daripada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada malam ini kita sambung sifat yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kepahaman kepada kita dan Allah Taala menthabatkan, memberi kekuatan pada hati kita untuk berpegang dengan akidah yang sebenar, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita sentuh perbincangan kita dalam kitab Risalah Tauhid, muka surat 27, yang ke-9 al-ilmu. Yang ke-9 al-ilmu. Kita dah baca sebelum ni sedikit, tapi kita U-turn baliklah. Sebab kali terakhir kita bertemu secara rasmi dalam kuliah ni bukan sebelum raya, sebelum puasa lagi. Jadi kalau sambung tu jejak manalah orang Terengganu kata dalam keadaan terpinga-pinga pula. Bukan yang dengar, orang yang cakap tu pun terpinga-pinga, apatah lagi yang mendengar, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita sambung perbincangan kita seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang yang ke-9 daripada 20 perbincangan sifat 20 dalam kitab ini, iaitu al-ilmu. Iaitu al-ilmu. Artinya mengetahui, iaitu Allah mengetahui, iaitu dengan makna nyata dan terang meliputi tiap-tiap sesuatu, sama ada yang maujud atau yang makdum, iaitu yang ada dan yang tiada. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala bagaimanapun keadaannya. Muslimin rahmati Allah sekalian, sifat yang ke-9 yang wajib kita yakini, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan maha mengetahui. Jadi apa yang Tuhan tahu sebenarnya? Bahasa mudah kita orang Melayu ni, tahu belaka lah, tahu semua perkara.
Jadi kalau ada orang tanya lagi, semua perkara tu ialah semua perkara, benda perkara yang ada ke ataupun perkara yang tiada ke atau perkara yang macam mana? Jawab dia perkara yang ada pun Tuhan tahu, perkara yang tiada pun Tuhan tahu. Bagi ilmu Allah Ta'ala ni nyata segala perkara. Nyata segala perkara, ihatah. Dia meliputi segala perkara. Tidak ada satu pun yang tak nyata pada ilmu Allah. Maknanya tak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Sehingga kan pengkhianatan mata pun, tahu pengkhianatan mata. Mata pandangan tu ada khianat dia. Pandangan mata tu dia ada khianat dia. Walaupun jelingan mata ni adalah sayang dia. Adalah nampak puing-puing cinta contohnya. Tapi dalam mata ni dia ada juga pengkhianatan mata. Memang kita tak boleh nak baca, tapi Allah Ta'ala tahu. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah Ta'ala tahu apa yang terbuku dalam diri dada manusia. Kalaulah dia bukan dalam bentuk suara pun tetap Tuhan tahu. Benda yang terlintas dalam diri manusia pun Tuhan tahu. Maka yang sedalam tu pun Tuhan tahu. Takkanlah benda yang kecil-kecil, benda yang basic-basic Tuhan tidak tahu. Contoh, dia ni curi. Takkan Tuhan tak tahu dia mencuri. Niat dalam hati pun Tuhan tahu. Apa yang terlintas khawatir nama dia pun Tuhan tahu. Takkanlah curi, zina, cakap bohong, tipu bini contohnya lah. Ataupun bini tipu tok lelaki, bini bahang duit tok lelaki contohnya lah. Bini keluar rumah tanpa minta izin, bini saja ni. Orang lelaki tipu bini dia contohnya. Orang lelaki cari orang pang lain contohnya. Jadi semua Tuhan tahu. Dalam hati pun Tuhan tahu. Benda yang nyata, yang luaran, yang basic-basic lagi lah Tuhan tahu. Jadi semua perkara nyata bagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ta'alluqnya juga ta'alluq inkisyaf. Jadi semua benda nyata. Semua benda nyata. Bagi kita ni ilmu, kita ada ilmu tak? Kita pun ada ilmu, tapi sama tak dengan ilmu Allah Ta'ala? Tak. Sama sekali tidak. Kenapa? Kita ni, ilmu kita ni banyak kelemahan dia. Dan tak layak pun dinamakan sebagai ilmu, sebab semuanya datang daripada ilmu Allah. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi anugerah kepada kita ilmu. Sebab ada orang Tuhan tak beri ilmu. Ada orang yang Tuhan tak beri terus mikir. Daripada kecil sampai besar gila, ataupun jenis memang tak pandai nak mikir, bodoh sampai ke sudah contohnya. Sebab apa? Sebab itu adalah anugerah. Maka ilmu Allah Ta'ala berbeza dengan ilmu manusia. Okay? Ilmu manusia mungkinlah kalau diberitahu kepada kita, kita tahu. Tapi kalau tak diberitahu kepada kita, kita tak tahu. Kalaulah benda tu dinyatakan jelas, kita tahu. Tapi benda tersembunyi, kita tak tahu. Sebab tu kita tak nak persoal orang, mu ni aku nampak tak ikhlas lah. Kamu ni aku nampak macam jahat je, contohnya lah. Mesti dalam hati mu deki contohnya. Mesti tak puas hati contohnya. Apa pula kata gitu? Dah muka jahat dah. Contohlah. Tengok perangai something dah. 18 calik pipi bahang kena tusuk di kerih. Nampak jahat dah situ. Kalau mai lambung. Contohnya tuan-tuan. Tapi tak boleh nak kata dia ni tak ikhlas, dia ni jahat, hati dia kotor, hati dia khianat, hati dia tidak jujur. Jawab dia tak boleh. Sebab ilmu manusia tak sampai tahap tu. Tidak nyata ilmu manusia perkara-perkara yang terselindung dalam hati dan sebagainya. Jadi itu adalah ilmu manusia, tak sama dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala semua perkara. Kenapa kena sebut perkara ni? Sebab ada golongan yang mengatakan Tuhan ni jahil. Ada. Antaranya golongan hukama. Antara golongan hukama, ahli-ahli sains. Hukama kadang-kadang diterjemahkan oleh sebahagian tok guru, saintis lah, ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah. Mereka ni mengatakan Tuhan ni jahil dalam perkara juz'iyat, perkara kecil-kecil, perkara juzuk-juzuk Tuhan ni jahil. Tuhan hanya tahu perkara umum, cerita bumi, cerita langit dan sebagainya. Cerita hak haluh-haluh, manusia makan, bila masa makan, berapa rutin nasi makan, benda hak haluh-haluh juz'iyat ni Tuhan tak tahu. Tu kata ahli sains dan juga kata hukama. Maka tuan-tuan, mereka seolah-olah menyandarkan sifat jahil bagi Allah Ta'ala. Maknanya benda tuan-tuan, maknanya ada juga yang kata Tuhan tu jahil, tiada ilmu.
Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, sebab itulah kita bahaskan perkara ni antaranya supaya tak ada lah kita mikir sampai tahap tu. Dibimbangi jatuh pada kufur, na'udzubillah, jatuh pada hilangnya iman, na'udzubillah. Iman ni penting tuan-tuan. Iman ni penting. Itulah lesen kita, permit kita nak masuk syurga Allah Ta'ala nanti. Jahat macam mana pun ada iman, insya-Allah ada juga harapan masuk syurga. Dibimbangi baik tapi iman pun tak ada, na'udzubillah. Tak ada harapan terus masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi jangan masukkan kekufuran dalam hati kita. Kekalkan iman yang ada insya-Allah. Dengan cara macam mana? Jagalah akidah kita. Belajar, ngaji, lihat dengan betul-betul, cari bukti, dalil dan sebagainya, berguru. Jadi perkara ni memang perlu dididik. Perkara ni perlu dididik, perlu dipantau, perlu belajar, perlu dilatih. Kenapa? Kerana dibimbangi manusia ni dia mudah gelecor, dia mudah tergelincir. Kadang-kadang dia mari mikir. Betul tak tuan-tuan? Kalaulah kita sebelum kita ada ni, Tuhan ada tak contohnya? Dan kalau Tuhan ada, seorang lah Tuhan, mesti boring. Dia kata mari mikir pelik-pelik. Betul tak? Sebab setan dia mari asuh lah. Kalaulah Tuhan yang cipta bumi, siapa pula cipta Tuhan? Dia akan mari mikir benda-benda gitu. Jadi memang tugas setan dah. Memang dia dapat permit siap untuk menghasut manusia. Jadi kalau mari gangguan-gangguan macam tu, Nabi ajar baca Al-Mu'awwidhatain, baca Qul huwallahu ahad ke, ludah 3 kali. Dengan syarat bini tak ada sebelah lah. Kalau ludah siang ke dia pelepek atas muka Elio. Ludah tu ludah isyarat sajalah, jangan ludah sungguh. Nabi sebut dalam hadis tu ludah tu isyarat, tui gitu je. Tui 3 kali. Bukan haid poi tu. Banjir terus muka kawan tu. Betul lah untuk bila ada sebelah. Bukan macam tu, isyarat saja seolah-olah nak ambat syaitan yang menghasut. Jadi syaitan dia menghasut kalau tak kuat iman, tak belajar ilmu akidah, dia akan fikir gitu lah. Macam mana Tuhan cipta manusia? Macam mana kat Tuhan ni? Kalau Tuhan ni cipta manusia ada tangan, dah Tuhan ada tangan tak? Dia mari mikir gitu. Dan sebelum pada masa ada, dah Tuhan tu ada mana? Sebelum ada masa tu Tuhan terikat dengan benda. Dia akan mari fikiran-fikiran macam tu. Sebab apa? Itulah tugas setan. Jadi tuan-tuan, ulama mengatakan wajib belajar akidah supaya tak mudah kelecah. Setan ni kadang-kadang dia tak suruh pun zina, dia tak suruh pun curi, dia tak suruh pun ngorak janda. Dia tak suruh pun buat benda jahat kadang-kadang. Tapi satu kejayaan paling besar bagi dia, orang yang dah beriman dia boleh kufurkan balik, na'udzubillah. Sama ada orang tu mungkin tak isytihar, tapi hati dia tergelincir daripada iman, na'udzubillah. Minta Allah Ta'ala jaga dan kita sendiri usaha nak belajar. Muslimin dan mati Allah sekalian. Jadi menyangkal dakwaan golongan Al-Hukama yang mengatakan ada bahagian yang Tuhan jahil, Tuhan tak tahu. Jawab dia, perkara tu mustahil. Takkanlah Tuhan cipta alam ni Tuhan tak tahu. Kan tak munasabah gitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan cipta kamu dan apa yang kamu buat. Segala perkara yang kamu buat Tuhan cipta belaka. Tak kiralah benda tu kuliah ke, perkara besar ke, perkara yang juz'iyat, perkara kecil ke, semua Tuhan buat. Baru betul. Jadi dalil ada dalil kita. Kita kata alam ni punya hebat. Mana ada belanggar planet sama planet. Tak ada pun bintang jatuh ke riba. Contohnya lah, waktu kata-kata indah jiwang lah. Maknanya tak ada pun bintang jatuh ke riba. Maknanya mati lah kita kalau mari jatuh bintang kat bumi ni ke riba, kita kena efek, kena tindih. Tak ada pun matahari semakin lama semakin jauh sehingga beku bumi. Tak ada lah oksigen ni kadang-kadang ditukar jadi karbon monoksida sampai hilang oksigen, sampai lemah habis orang mati dalam bumi. Jadi benda tu benda halus-halus macam tu, siapa yang kontrol? Mesti ada yang kontrol. Dan yang kontrol tu mesti tahu. Yang buat tu mesti tahu, dan yang kontrol tu mesti tahu. Jadi kita tengok alam ni, kita dah tahu bahawa memang Tuhan tahu segala perkara. Faham tuan-tuan? Kalau orang agama lain, contohnya dia buat jahat, dia tak sandar pada Tuhan. Sebab bagi dia, kalau dia buat jahat di hadapan Tuhan dia berhala contohnya, dia tahu Tuhan nampak, kemungkinan je. Jadi dia buat belakang Tuhan dia. Sebab tu dia tak pergi gereja. Gereja dia tunjuk baik, tapi belakang tu dia buat jahat. Orang yang beragama lain, bukan semuanya lah, ada setengah lah, kan kata tuduhan pula lagi kan. Dia
dia ni tak percaya kepada Tuhan contohnya, dia mungkin ateis. Kalaulah dia jumpa satu duit 100 juta, dia pula kerja cleaner pebek sapu, gaji bulanan 300 riyal, dok tolak pergi beli kepuk tengah jalan, rokok tahir. Berapa dapat? Kena pula jumpa tepi jalan 100 juta contoh. Dan tak ada orang tutup duit itu sampai bila-bila. Agak-agak ambil tak? Agak-agak ambil tak? Okey. Orang hok percaya ke Tuhan pun ambil. Apatah lagi orang tak percaya ke Tuhan, sebab bagi dia tak ada yang tahu. Kalau ambil pun tak ada yang tahu. Kita ni orang Islam, ambil kita tahu Tuhan tahu, cuma jenis kerah kepala, rela kok biar Tuhan marah pun, tu yang ambil semacam. Tapi orang Islam ni kalau ikutnya, walaupun berseorangan dia nak ambil, walaupun bukan 100 juta, 24 bilion terus depan mata, boleh ambil tak? Jawab dia, tahu, Tuhan tahu. Sebab tu kita tak ambil. Kalau ikut adat dia, tak ada orang tahu dah. Memang tak ada orang tahu, dan tak ada orang tutup pun duit itu. Jadi orang Islam dia tak ambil duit itu, jujur dia kerana Tuhan tahu. Itu penting akidah kepada ilmu tasawuf. Jadi dia berseorangan atas dia belaka ketika itu, tapi tahu kalau dia ambil dosa duit orang, menzalimi, takut masuk neraka, takut dia makan perkara yang haram, jadi dosa pula masalah. Kerana Tuhan tahu apa yang dia buat, maka dia tak ambil. Kalau dia ambil, dia bukan tak tahu Tuhan tahu, dia tahu tapi lawan semacam. Betul tak? Macam orang tak semayang, tanya orang tak semayang, sebab apa tak semayang? Malah dah tahu tak wajib, tahu tak Tuhan marah, nyak tahu tu, senyap tu tahulah maknanya, tapi dah dia tak mau buat, dia degil. Jadi faktor kedegilan, keengganan, bukan dia tak tahu. Tapi kalau orang yang bukan Islam, yang tidak percaya kepada Tuhan, dia anggap bahawa tak ada siapa yang tahu termasuk Tuhan. Kira percentage ataupun peratus dia akan ambil tu besar tak? Ada nanti orang lain, kita pun kelabu mata tak? 100 juta tu kali ikut baru sudah balas ngeboh tadi. Sampai bila nak kerja dengan orang? Kemudian pula bini pula minta emas, bukan barang, puluk dakak. Kita yang tersekat-sekat. Bini pula nak sofa baru, anak pula nak sambung belajar, kena tua pula minta biti nak beli kereta baru. Orang lama tu tayar pakai 3 je, hak segi dah nak pasang. Contohnya golek 3 tayar je sebab tak mampu nak beli 3 tayar, pecah lama dah. Jadi dah jumpa depan mata ni, ambil tak? Kalau lah tak ada percaya ke Tuhan dan dia ingat Tuhan tak tahu apa yang dia buat, boleh kata dia ambil, kemungkinan besar dia ambil. Tapi tuan-tuan, kita belajar akidah, kita tahu Tuhan tahu. Kita tahu Tuhan tahu, dan insya-Allah kita akan cuba hindari. Kalau buat juga, maka waktu degil, bukan sebab tak ada iman, tu degil. Kerana apa? Kerana kalah dengan dugaan dunia. Okey, faham tuan-tuan deh? Maknanya wajib kita percaya bahawa Tuhan tahu segala perkara. Tidak ada yang terselindung daripada ilmu Allah Taala. Muslimin dan muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah, maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, sabit, qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala dengan dia terang dan nyata pada yang wajib, yakni zat dan sifatnya, dan pada yang mustahil, yakni syarikul bari, sekutu bagi Allah Ta'ala dan sebagainya, dan pada segala yang harus yang belum wujudnya dengan iktibar lagi akan wujud di dalam satu masa atas jalan yang meliputi kenyataannya, ihatah lah tiap-tiap suatu sehingga tiada kesudahan bagaimanapun keadaannya, seperti nikmat syurga, azab neraka yang tiada berkesudahan. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia atas jalan tafsir. Tafsir ni detail, segala perkara hak aluh-aluh Tuhan tahu belaka. Kerana ia menjadikan dia, sebab alam ni Tuhan menjadikan dia, mana tu kan Tuhan tak tahu detail, Tuhan tahulah sebab dia buat. Tuhan saja yang buat, tak ada lain yang membantu. Tuhan nak buat bumi, buat alam ini, buat matahari, buat syurga, buat neraka, takkanlah dia tak tahu benda apa yang dia buat. Dan takkanlah Tuhan tahu benda yang basic je, benda yang dalam-dalam Tuhan lepas ke malaikat, tidak. Tuhan yang buat, maka wajiblah pada akal kita menerima Tuhan tahu belaka.
Kerana ta'alluq ilmu Tuhan pada azali itu mengikut bagi segala maklumat, iaitu perkara-perkara yang diketahui dengan makna bersetuju dan muwafaqah ilmu dengan maklum. Dengan apa yang maklum ni maknanya apa yang diketahui. Kerana yang harus yang lagi akan diadakan itu sabit di dalamnya ilmu Tuhan, hanya belum diadakan lagi. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan mati Allah sekalian. Baik, kita tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Okey, baik. Kita bagi contoh hak semasa lah. Contoh orang tu dia curi. Contohlah, dia orang tu dia bersedekah. Dah sebut orang negatif sama, sebut positif lah. Dia ni penyayang, dia ni boleh anak, dia ni buat anak. Contohnya lah. Jadi Tuhan pula tahu tak? Tuhan tahu. Persoalan di sini akan ditanya oleh manusia, tak kira lah siapa, bila lagi Tuhan tahu. Contoh, ada polis tangkap seorang pembunuh contohnya. Okey. Jadi bila kita tahu, bila keluar surat khabar, tu tak kira tarikh pilihan raya lagi. Tarikh PRU15 lagi. Orang kata gini, wallahu alam. Okey, soalan dia, Tuhan tahu tak bila tarikh PRU15? Tuhan tahu kan? Persoalan dia, bila Tuhan tahu? Bila Tuhan tahu? Faham tak tuan-tuan? Bila Tuhan tahu? Jadi nak tengok besarnya, luahnya ilmu Allah Ta'ala ni meliputi segala benda, segala perkara tuan-tuan. Okey, sejak bila Tuhan tahu tarikh pilihan raya 15? Sebab nampak panas sekarang ni kan? Tengok dalam media sosial, tengok dalam Facebook, kuat badi barang-barang politik orang sebol ni dalam WhatsApp, dalam benda. Bila datangnya suatu benda, ni politik ni, jadi orang komen bawah, itulah tanda-tanda dekatnya pilihan raya. Orang panggil alamat PRU. Contohnya, kalau hari kiamat dia ada alamat-alamat dia kan. Kalau hari YB turun badang contohnya. Kalau hari apa nama banyak bantuan turun, mudah pula nak dapat bantuan contohnya. Kata komen, dalam komen bukan kita kata, dalam komen sebut alamat dekatnya PRU contohnya lah. Jadi soalan tak boleh cerita pasal PRU ni, nak beri contoh je tuan-tuan. Biar dicekam mata sikitlah. Persoalan di sini, tarikh PRU kita tak tahu. Bila kita tahu? Bila diberi tahu, betul tak? Tu kelemahan ilmu kita. Bila dia beri tahu baru tahu. Sebelum tu kita jahil. Tarikh PRU Tuhan tahu tak lagi? Tuhan tahu dah kan? Sejak bila Tuhan tahu? Iaitu sejak azali lagi. Tu yang dipanggil ilmu Allah Ta'ala ni sabit lagi bersifat dengan qadim. Iaitu apa? Sejak azali lagi Tuhan dah tahu dah akan ada PRU15 pada tarikh sekian, masa sekian, siapa isytihar, berapa petugas SPR, berapa undi akan turun, berapa undi rosak, siapa calon, siapa menang, siapa kalah, berapa habis, ekonomi macam mana, siapa menang besar, siapa kalah besar, siapa jadi PN, siapa tak jadi PN, macam-macam lah. Siapa bakal PN pun ada juga contohnya. Jadi Tuhan tahu belaka. Sejak bila? Sejak azali. Itu ilmu Allah Ta'ala. Baik, satu perkara. Jadi daripada sejak azali Tuhan tahu. Sekarang Tuhan tahu tak? Lepas pada ni Tuhan tahu tak? Tahu jugalah. Lepas PRU Tuhan tahu tak? Tahu kan? Contohnya nikmat syurga tuan-tuan, Tuhan tahu tak? Contoh, ada ahli syurga yang minta istana yang sangat besar. Contohnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Contohnya. Kita tak tahu, kita bagi contohlah. Mintalah apa saja kan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu ni apa yang kamu nak, Tuhan akan bagi. Tak ada masalah. Tu syurga yang Allah Ta'ala janjikan, nikmat di dalamnya. Jadi ada hamba Allah Ta'ala ahli syurga ni, Allahumma ja'alna minhum lah. Contohnya dia minta satu istana yang sangat cantik, bertatahkan batu permata belian yang besar, luas langit dan bumi contohnya. Okey, Tuhan tahu tak? Tuhan tahu kan? Sejak bila? Sejak azali. Manusia yang ataupun hamba Allah yang berada dalam syurga ini, dia ada dalam syurga sampai bila? Tempoh dia sampai bila? Selama-lamanya. Betul kan? Selama-lamanya kan?
Jadi dalam syurga tu minta macam-macam, betul tak? Minta macam-macam kan? Minta macam-macam. Okey, siapa selama-lamanya? Tuhan tahu tak perkara siapa selama-lamanya tu? Apa yang nikmat diberi kepada hamba tu selama-lamanya, Tuhan tahu tak? Jawab dia, Tuhan tahu. Maknanya sejak azali lagi Tuhan tahu, sekarang Tuhan tahu, selama-lamanya Tuhan tahu. Maksudnya segala perkara Tuhan tahu. Macam kita tuan-tuan tak, benda yang tak berlaku kita tak tahu. Yang dah berlaku kita mungkin tahu sebab ada ketika diberitahu, ada ketika diberitahu tapi tak ingat. Tapi main selama-lamanya nak mikir pun tak boleh. Main selama-lamanya sebab kita ingat mesti ada tempoh masa kan. Tapi bila kata selamanya, sampai bila tu? Jawab dia, kita pun tak nak mikir. Apatah lagi nak fikir nikmat sampai selama-lamanya tuan-tuan. Maka di sini selamanya, apa yang berlaku selama-lamanya pun Tuhan tahu. Maksudnya tak ada apa yang terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Itu panggil nyata segala perkara dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak tuan-tuan? Itu maknanya kena biar fikir gitu. Supaya kalau mari syaitan asuk, kalau gitu bila Tuhan tahu dia mari mikir. Kalau tak belajar, dia akan mikir mungkin Tuhan tak tahu dulu kot. Dia ni baru tahu. Dia fikir ilmu Tuhan macam ilmu dia. Kalau tak mengaji, dia akan fikir gitulah. Na'udzubillah. Okay? Sebab ilmu manusia ni dia bermula jahil, kemudian baru tahu. Contohnya, kalau Tuhan ada sifat jahil, tak munasabah. Orang jahil takkanlah cerita alang yang punya hebat gini. Betul tak? Cerita syurga, cerita neraka, cerita malaikat, cerita manusia, cerita orang puang. Apa pula cerita orang puang? Sebab orang puang saja pun complicated dah. Contohnya, boleh nak faham orang puang? Bukan senang. Contohnya, Tuhan ceritakan wanita. Kita hak ridos batal pun tak berapa nak faham bini kita. Ni Tuhan yang ceritakan dia. Hebat dah hebat. Contohnya lah, jangan marah orang puang. Kita beri contoh hilang ngatuk je. Wafi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu sendiri pun kamu tak boleh nak baca, kamu tak boleh nak tahu belaka. Contoh mari sakit perut. Mari sakit perut, doktor tanya tuan-tuan, pakcik sakit belah mana? Tak tahu kok, ke kanan kiri tau. Tapi mulah gitu lah. Mulah ke dia pedih? Tak tahu kok pedih kok. Contohnya. Dah apa nama atas bawah, tak tahu dia perut lah perut. Contohnya. Dah pakcik makam dia, tak perasan kat makam dia. Padahal bukan diri orang lain, diri dia. Dan sepatutnya dia lebih tahu berbanding dengan doktor. Tapi dia pun nak cerita ke doktor sebab dia tak tahu. Lemahnya ilmu manusia dan hebatnya ilmu Allah Ta'ala, kerana Tuhan yang cipta manusia tuan-tuan. Takkanlah Tuhan tak tahu apa yang dia buat. Maka akal kita tuan-tuan wajib menerima bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Perkara yang wajib pun Tuhan tahu. Tuhan tahu tak pasal zat dia? Tahu. Tuhan tahu tak pasal sifat dia? Tahu. Okay. Tuhan tahu tak sekutu bagi dia? Tuhan tahu. Perkara-perkara mustahil Tuhan tahu tak? Tuhan tahu belaka. Perkara makhluk alam ini, segala ciptaan Allah Ta'ala Tuhan tahu tak? Semuanya Tuhan tahu. Saya bagi contoh tuan-tuan. Okay, kat luar ada pokok. Ada pokok ni, kita tahu tak berapa lah daun yang ada kat pokok yang tepi tempat semayang tu? Tak tahu kan? Okay. Tuhan bukan saja tahu berapa lah, berapa zarah, berapa neuron, berapa atom yang ada pada setiap daun, pada setiap pokok, betapa kerahnya dahan dia, bila dia tumbuh, bila dia mati, bila dia terbentuk, bila dia buah, bila dia bunga. Tuhan tahu segala perkara. Tak nanti bilangan daun dia, tak nanti berapa ketinggian meter. Tuhan tahu lebih pada tu lagi. Sebab apa? Sebab tak ada benda yang Tuhan tak tahu. Tu akidah kita tuan-tuan. Jangan kita jangan banding dengan agama lain. Agama lain dia ingat Tuhan dia jahil. Sebab ada dalam cerita tuan-tuan, kadang-kadang orang putih ni, orang yang bukan Islam ni lah, kadang-kadang dia gambarkan pegangan akidah dalam cerita. Dan seolah-olah dia boleh lawan Tuhan. Dia buat komplot nak jatuhkan Tuhan dia. Contoh, siapa begitu sekali. Dia boleh buat komplot nak jatuhkan Tuhan dia, dia bincang belakang. Maknanya Tuhan dia tak dengar lah. Contoh, Tuhan dia tak dengar, dia bincang belakang, lah kali komplot menjatuh lawan Tuhan tu. Kita fikir, dah lah Tuhan, tapi tak tahu komplot nak jatuhkan Tuhan. Kena pula kalah Tuhan. Contohnya, kan tak munasabah, tapi seolah-olah cerita tu dia dibuat dengan apa yang dia rasa. Faham tak? Itu yang jadi dia anggap Tuhan dia tak tahu. Kadang dia anggap Tuhan dia ada kelemahan dan sebagainya. Kenapa?
tak ada ilmu akidah lah. Jadi kita tak boleh jatuh kepada umat Islam, kepada pemikiran pegangan macam tu. Jadi kita pederah selalu. Tahu pederah? Jadi ilmu sifat 20 ni, pengajian sifat 20 ni kira pederah lalu. Tak nanti kita fikir, tak nanti setan masuk, kita belajar dah jawapan dia. Kita belajar jawapan dia. Setan masuk, Tuhan ni tahu dah. Tahu dah. Sebab belajar dah. Dah. Setan kalah lah. Dah sebab tahu dah. Jadi setan akan carilah benda kita jahil. Dan bila kita tak jahil, kita tahu, kalah setan. Betul tak tuan-tuan? Sebab nak antara perkara langkah nak mengatasi hasutan syaitan ialah kena tahu. Itu sebab kena belajar. Kita kadang setengahnya persoal dah kita belajar ni ialah semua orang tahu. Jawab dia mu tahu tu sebab tok nenek mu belajar sifat 20. Faham tak tuan-tuan? Kita ni contoh sekarang ni lahir-lahir memang kita berpegang dah memang Tuhan segala tahu segala semua benda. Tuhan mesti tahu segala perkara. Berapa pula yang pegang gitu? Memang gitu dah kecil dah tahu dah. Siapa khabar mak kita ajar gitu. Jawab dia, macam mana mak boleh kata gitu? Mak ambil daripada Tok Ki, daripada Tok yang mana dulu pengajian sifat 20 ni setiap orang dipandang. Begitulah mak dulu terapkan kepada manusia. Jadi dengan pengajian macam tu dia terang, Tuhan tahu belaka, Tuhan nampak tu muak tu. Tuhan Tuhan dengar hang bisik tu. Jangan nak tebang-tebang ah, jangan ngupak-ngupak jangan duk ngatakan orang sangatlah Tuhan tahu belaka. Dia tahu tok nenek moyang kita ni tok atau mak kita cakap benda tu ambil daripada tok kita. Tok kita tahu mana, melainkan dulu dia belajar dah. Contoh, kalau berlaku benda-benda kan, berlaku benda-benda tu dia ni berjaya. Oh dia ni dok study pun berjaya Dia buat ke mana? Tak tahulah dia banyak memayang kot. Contoh dia banyak memayang. Dia banyak memayang ataupun dia ni mungkin fokus dalam kelas. Contohnya. Jadi fokus dalam kelas. Nak jadi ke sabik. Nak jadi ke asbab. Tak apa. Macam mana boleh meroyak? Contoh ayat Terengganu dia. Boleh bagi tahu benda gitu. Melainkan itu daripada pengajian sifat 20. Dia tak khabar. Sebab kerana boleh berjaya tadi kuat tu. Orang dulu tak khabar gitu. Mungkin dengan sebab. Sebab apa? Mungkin dengan sebab tadi kuat. Dapat lapis sebab pada sebab. Sebab yang beri kejayaan bukan tadi. Allah Ta'ala. Makan obat kan? Makan obat. Makan obat tu mak kita nak ikhtiar. Kat ikhtiar kan bahasa penggunaan istilah dalam akidah. Mak kita pesan gitu, tok kita pesan ke mak kita, nyang kita pesan ke tok kita, yang ambil mana? Melainkan dia belajar sifat 20, dia jaga tata bahasa dia. Dia jaga larah bahasa dia, tambahlah buruk adab dengan Tuhan. Ialah nak kita ikhtiar, nak jadi ke sabik. Mungkin dengan sebab obat ni sembuh. Dia tak kata obat ni sembuh. Tak. Sebab tahu bahawa salah benda tu. Dan yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Jadi dia katalah obat tu awak sembuh tak? Tu orang ni tuan-tuan. Orang dulu dia cakap gitu, dia berlapik. Nak jadi ke sabik tu dia makan obat. Sebab mungkin sebablah dengan sebab obat tu ataupun kita ikhtiar makan obat. Kalau sembuhlah Tuhan bagi sembuh insya-Allah. Tapi kalau tak sembuh nak buat hak dia belaka. Tapak berlapiknya orang dulu. Mari mana ayat-ayat tu? Ayat-ayat tu kalau kita rakung mula kaji bertali molek dengan pengajian sifat 20. Takkanlah dia mari dalam mimpi. Takkanlah dia tiba-tiba mari nak sedap ayat macam buat syair gitu. Tak tuan-tuan. Melainkan memang dulu-dulu dia belajar dah, dia amalkan dah kehidupan. Sampai ke kita ayat-ayat berlapik comel-comel dah, memang tali dengan pengajian sifat 20. Jadi orang dulu asas dikemas dah. Belajar dulu sebelum setan mari asuk. Setan mari asuk. Kita buat apalah Tuhan buat gini. Buat apa Tuhan menzalimi kamu contohnya bagi bisik. Dan kamu tu barulah kena musibah. Banjir contohnya. Baru beli kereta mahal pula habis 200,000. Lepas saing kat agreement buat keluar showroom banjir malang tu. Tergelam habis kereta. Buat apa Tuhan buat gini? Tuhan zalim ke benda? Tu sebab tak ngaji tu. Kalau dia ngaji awal bagi tahu dah tak akan kata gitu. Sebab benda tu ketentuan dan sebagainya. Tapi dah bila tak ngaji jahil dia kata oh tak pasti Tuhan buat gini kita. Tuhan ni tak sayang kita ni. Tuhan ni memang saja nak nak beri musibah kita. Jadi buruk sangka ke Tuhan. Jadi kurang ajar. Buruk adab dengan Tuhan. Kenapa? Tak ngaji tu. Jadi ulama-ulama tambuh menghasilkan masyarakat macam tu. Jadi
dia belajar dulu dah. Dia terang dah dulu berkenaan sifat 20, mu mikir lagi ke, mu dak mikir lagi, suatu hari mu akan guna apa yang mu belajar. Faham tak tuan-tuan? Cerita je budak-budak ah. Budak-budak tuan-tuan, masa dia kecil, kita suruh dia mayang. Tapi kita tak ajar dia. Okey, rukun semayang dia 3 belah pertama. Kita suruh dia mayang dulu. Mayang, rokok, sujud dan sebagainya. Kadang dia tak tahu pun. Contohnya, ataupun kita ajar lagu, 10 malaikat kan, Jibril, Mikail, Israfil, kita suruh dia nyanyi lagu sifat 20, wujud kidang bakok mukhalafatul hawadis, lepas tu nama Nabi Muhammad, isteri Nabi, anak-anak Nabi dan sebagainya. Budak-budak mana tahu benda, tapi kita suruh juga. Rupanya bila besar tu barang tu kena digunakan. Faham tak tuan-tuan? Jadi pengajaran sifat 20 ni, contoh sekarang ni, kalau kita mikir, memang kita akan mikir. Sebab kita, dulu saya pun belajar mikir dah. Kita tahu belaka dah ni. Memang Tuhan tahu segala perkara. Jawablah, mu tahu tu sebab apa? Mu ataupun Tok Guru muka bodoh hawa-hawa dulu. Jadi dia ambil mana? Dia belajar sifat 20 lah. Sebab tu dia boleh beritahu kepada kamu. Jadi hak kamu belajar ni tuan-tuan, hak yang telah diajar dulu daripada pengajian mereka. Sebab tu kita tahu. Bayangkan tuan-tuan, tok nenek moyang kita tak belajar. Dengan kita tak belajar, maka syaitan masuk. Sultan tak tahu. Syaitan masuk contohnya. Mu apa? Awak jahat pun. Tuhan tak tahu. Ya ke Sultan, Tuhan tak tahu? Yelah, Tuhan mana nampak? Ada ke Tuhan? Contoh kalau mari syaitan bisik gitu, kita tak ngaji pula, memang gitulah pegangan akan berlaku. Allahu Rabbi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, minta Allah Ta'ala jaga kita lah. Jadi Tuhan tahu segala perkara tu yang nyatalah. Firman Allah Ta'ala, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Artinya Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara yang ghaib, tidak terlindung daripada ilmunya sekecil-kecil barang yang sebesar-besar zarah. Sebesar zarah, sekecil-kecil atom tu ataupun neuron ke apa, wallahu alam lah, Tuhan tahu. Yang ada di langit dan demikian juga tidak terlindung segala perkara yang ada di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah itu, dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, melainkan iaitu ada nyata tersebut di dalam Lauh Mahfuz. Maknanya segala perkara, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Perkara paling kecil benda zarah lah. Ataupun benda kecil lagi pun daripada zarah itulah kecil sekali. Tak tahulah. Istilah dia panggil jauhar farak. Jauhar farak tu bahasa Arab dia. Bahasa Melayu ni orang panggil sekecil-kecil. Ada lagi yang neuron yang tak boleh belah. Orang sains tahu lah. Neuron ke apa tak tahu, dia ada satu kecil lagi, dalam tu tak boleh belah dah. Siapa tak boleh belah. Kalau tu sekecil perkara, hak besar sekali benda. Apa makhluk Tuhan? Kejadian alam yang paling besar. Arah je lah kan? Arah paling besar. Daripada sebesar-besar arah sampailah sekecil-kecil orang kita raya adi, semua Tuhan tahu, nyata bagi ilmu Allah Ta'ala, dan benda tu tercatat di Lauh Mahfuz. Benda tu tercatat di Lauh Mahfuz, dokang di ilmu Allah Ta'ala dah tahu. Lauh Mahfuz pun Tuhan buat. Qalam yang menulis di Lauh Mahfuz pun Tuhan buat. Takkanlah Tuhan tak tahu, sedangkan benda yang tercatat di Lauh Mahfuz semua perkara ada. Faham tak tuan-tuan? Maknanya Tuhan yang cipta Lauh Mahfuz, Tuhan tahu segala perkara tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Nyali dah kedok lagi. Dok kedok berasang kan? Kau orang tekan pun dok berasang. Contohnya. Larak siapa ke subuh kan marah pula. Nyali dah lah. Salah sebut. Kau tahu tak sebut contohnya. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap suatu sama ada perkara itu terang atau tersembunyi. Allah Ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah ada rezeki kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Mohon maaf atas salah silap dan sebagainya. Kalau ada salah, ada tersilap, boleh bagi tahu, insyaAllah sama-sama kita perbetulkan. Mohon maaf atas salah silap. Terima kasih kepada semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.